Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu sekali lagi di dalam ruangan Sembang Santai Geologi bersama saya Dr. Hamzah Muhammad, mantan Profesor Geologi. Agak lama kita tidak bertemu di dalam ruangan ini. Pada hari ini, saya ingin berkongsi dengan semua tentang salah satu cara yang digunakan untuk membersihkan barang-barang kemas daripada emas dan juga batu permata. Moga-moga ini memberi manfaat kepada kita semua. Today, I would like to share with you one of the simple methods to clean gold jewelry as well as gemstone. Sebelum saya mulakan, saya ingin menjemput semua untuk subscribe video Cinta Risa ini dan memberikan like dan share kepada video ini. Terima kasih. Kita semua mengetahui bahawa emas ialah satu-satunya bahan atau unsur yang sangat inert ataupun lengai, tidak bertindak balas dengan bahan-bahan lain dan bahan-bahan kimia kecuali satu dua unsur kimia terutama sekali merkuri ataupun raksa. Ini membolehkan kita membersihkan barang-barang kemas daripada emas ini dan permata dengan tidak ragu-ragu dan boleh menggunakan kaedah-kaedah yang sangat mudah. Kita pada dasarnya cuma memerlukan satu bahan mencuci yang dalam hal ini boleh kita gunakan sebarang cecair pencuci pinggan kerana kelembutannya, tidak mengira apakah jenamanya. Dari segi peralatan, kita cuma memerlukan satu mangkuk yang sederhana besar ataupun kaserol seperti ini yang boleh diisi dengan air separuh daripadanya. Selain daripada itu, kita memerlukan span yang lembut untuk membersihkan barang-barang kemas emas itu, dan setelah itu suatu mangkuk untuk diisi dengan air yang bersih untuk membilas bahan-bahan kemas yang telah dibersihkan di sini tadi. Jadi dari segi, dan satu lagi ialah tisu yang lembut untuk kita mengeringkan bahan-bahan yang telah kita bersihkan. Dari segi bahan yang saya akan tunjukkan pada hari ini, sebahagian daripada barang-barang kemas isteri saya sendiri yang boleh dibersihkan dengan cara yang saya tunjukkan nanti. Ini termasuklah gelang ataupun bangle. Kemudian saya ada satu rantai tangan di sini, rantai leher dengan loket yang terbuat daripada emas putih, dan 4 bentuk cincin di sini. Yang pertama ini ialah cincin yang kosong. Yang kedua ini emas putih yang diikatkan kepadanya nilam. Yang ketiga, yang merah ini, emas putih yang diikatkan kepadanya rubi. Dan yang keempat ini, emas putih yang terikat kepadanya diamond ataupun intan.
Dan satu yang ingin saya sebutkan di sini, semua bahan-bahan kemas ini adalah bahan-bahan kemas 916 ataupun 22 karat gold. Jadi kita mulakan. Proses ini bermula dengan perendaman bahan-bahan yang hendak kita bersihkan itu, dan setelah diletakkan di dalam mangkuk atau kaserol ini, ditambahi dengan air sehingga memenuhi kira-kira sebahagian daripadanya, dan air itu sebaik-baiknya ialah air yang suam. Kemudian kita masukkan cecair pencuci itu dan lakukan godakan sedikit supaya cecair itu tersebar ke dalam keseluruhan daripada air di dalam takungan ini. Sebaiknya kita biarkan ini selama 5 hingga 10 minit. Walau begitu, kerana saya telah memulakan proses ini sebelum video ini tadi bermula, jadi sebenarnya bahan-bahan kemas emas dan permata ini telah pun berada di dalam mangkuk ini selama kira-kira 10 hingga 15 minit. Jadi saya teruskan saja kepada demo ataupun pertunjukan pencucian barang-barang kemas ini. Jadi kita memerlukan cuma span yang lembut dan menggosokkan span tersebut kepada emas yang hendak kita cuci dengan lembut, bahagian luar juga di bahagian dalamnya. Okey. Ini tidak perlu kita lakukan dengan sebegitu kuat kerana semasa rendaman 10 hingga 15 minit itu sendiri, sebenarnya kotoran-kotoran telah pun loose ataupun tanggal daripada barang-barang kemas tersebut. Jadi kita rendamkan sekali lagi dan kita pindahkan ke dalam mangkuk yang mengandungi air yang bersih, suam. Begitulah kita lakukan seterusnya untuk bahan-bahan kemas, barang-barang kemas yang lain itu, iaitu kita mencuci bahan kemas itu. Dan elok span itu dalam keadaan sentiasa berair semasa dilurutkan kepada bahan kemas tersebut. Setelah sudah juga dipindahkan ke dalam mangkuk yang bersih itu, air bersih itu, dan proses ini diteruskan untuk yang lain. Proses ini mungkin mengambil sedikit lebih masa jika barang kemas kita itu mempunyai reka bentuk yang berkelok-kelok. Tetapi dalam hal yang saya tunjukkan pada hari ini, proses ini boleh dilakukan dengan agak mudah dan cepat. Jadi kita cucikan juga bahagian loket yang emas putih itu, dan di belakangnya emas 916. Setelah kita puas hati, seperti biasa, kita alihkan atau kita pindahkan ke dalam mangkuk mengandungi air yang bersih itu. Untuk cincin, proses yang sama dilakukan. Ini cincin 916 yang kosong. Kita cucikan
sehingga bersih di bahagian luar dan di bahagian dalam ring itu. Kemudian pindahkan ke mangkuk air bersih. Cincin yang kedua iaitu nilam yang berwarna biru permata itu, yang diikat dengan emas putih. Pun kita rendamkan ke dalam air bersih. Ini ruby yang warna merah. Pun kita bersihkan dengan cara yang sama. Dan akhir sekali, intan yang diikat dengan emas putih pun kita bersihkan seperti yang sebelumnya. Setelah proses ini selesai, kita adukkan untuk memberi peluang pada kotoran yang telah ditinggalkan di dalam mangkuk dengan cecair itu untuk keluar daripada barang-barang kemas emas kita dan juga batu permata. Adukkan kira-kira 2 atau 3 minit. Dan selepas itu ialah proses pengeringan yang telah untuk bahan yang telah dibersihkan itu. Jadi ini boleh seperti biasa kita rendamkan sebentar lagi, kemudian diletakkan di atas tisu begitu. Ini ialah rantai leher dengan loketnya sekali. Kita keringkan. Ini rantai tangan yang sudah dibersihkan. Dan 4 bentuk cincin tadi. Okey. Proses yang berikutnya ialah kita menghilangkan baki-baki air yang terdapat pada bahan kemas yang telah dibersihkan tadi. Ini dibuat dengan cara menekup bahan kemas itu dengan tisu, kemudian dengan lembut menekan kepada bahan-bahan kemas tersebut yang berada di bawah tisu tersebut. Jadi sebenarnya lebihan air yang terdapat pada bahan-bahan kemas yang telah dibersihkan itu telah pun diserap oleh tisu ini. Proses yang berikut ialah memindahkan lagi sekali bahan-bahan kemas tersebut ke atas tisu lain yang baru, yang bersih, yang kering, dan kita membiarkan emas ini pada keadaan suhu bilik untuk kira-kira 30 minit. Jadi dengan itu selesailah proses pembersihan barang kemas dari emas ini
dan juga permata yang diikat dengan sama ada bahan kemas atau bahan. Jadi saya rasa semua bersetuju dengan saya. Setelah proses pembersihan ini dilakukan, barang kemas 916 ini kelihatan begitu bersih dan gemilang, memperlihatkan warna kemasan asalnya. Begitu juga dengan emas putih yang menjadi loket kepada rantai leher ini. Sebenarnya emas putih ini ialah salutan bukan daripada unsur krom. Kerana secara kebetulan ini saya dapatkan atau dibeli di luar negara, di mana bahan penyalutnya yang putih bergambar 8 itu adalah unsur yang mahal yang disebut sebagai rhodium. Jadi dia tidak mudah luntur semudah terlunturnya bahan lain yang digunakan untuk emas putih ini. Jadi itu saja yang dapat saya huraikan pada petang ini tentang teknik, tentang cara ataupun cara mudah untuk kita membersihkan barang-barang kemas daripada emas, terutama emas 916 ini, dan juga permata yang diikat kepadanya, termasuk juga emas putih. Dan proses mudah ini menyebabkan tidaklah sentiasa kita perlu untuk menghantar bahan-bahan kemas ke kedai untuk dibersihkan. Sekian saja, sehingga kita bertemu lagi di dalam video-video yang berikut. Sekali lagi, sila share, like dan subscribe video Cinta Risa ini. Sekian, terima kasih.